Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penglihatan anak bulan Syawal tahun 1442 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada esok petang hari Rabu 29 Ramadan 1442 bersamaan 12 Mei 2021. Hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Jabatan Mufti Kerajaan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah. Tempat-tempat itu ialah Menara DST, Bukit Aguk Jerudong dan Tanjung Batu, Kampung Sabun di daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Blight dan Bukit Ambuk di daerah Tutong. Pengumuman 1 Syawal 1442 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperoleh. Dalam pada itu, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat meruqyah. Tadarus Al-Quran di Masjid Surau dan Balai Ibadat adalah salah satu syiar untuk menyemarakkan bulan yang penuh berkat ini dengan amal ibadat semata-mata bagi meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis tadarus yang diadakan di Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara sempena bulan Ramadan tahun ini yang dikendalikan Kementerian Hal Ehwal Agama berakhir malam tadi dengan majlis penutupan tadarus dan khatam. Majlis diadakan di Jamiah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diikuti dengan tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Awak Abdul Rahman bin Haji Ajak, Ketua Al-Minhaj Center. Diikuti dengan bacaan tahtim beramai-ramai dan doa khatam. Majlis tersebut dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Jamiah Sri Hasanil Bolkiah dan Radio Televisyen Brunei. Sementara itu, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui bahagian Hal Ehwal Pelajar juga menganjurkan majlis penutupan tadarus Al-Quran dan penyampaian barakah. Majlis diadakan petang kemarin di Kolej Universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Adanan bin Haji Basar Rais Kupu SB. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Juga diadakan penyampaian sumbangan barakah Ramadan berbentuk barangan keperluan hari raya kepada 72 penerima dalam kalangan anak yatim dan pelajar Kupu SB yang terpilih. Terlebih dahulu, majlis bertadarus giat dilaksanakan di masjid-masjid seluruh negara bagi memeriahkan bulan suci Ramadan. Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amir Al-Haja Mariam mengendalikan majlis khatam Al-Quran kumpulan belia masjid seluruh negara. Juga diadakan bacaan tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Al-Amir Al-Haja Mariam, Kampung Jerudong. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diikuti dengan majlis khatam, doa khatam, bacaan tahtim dan tahlil dan bacaan doa peliharakan Sultan. Juga diadakan penyampaian derma kepada 28 orang anak yatim dari kumpulan belia masjid senegara. Derma disumbangkan oleh Easy Printing Services dan Trading Company Sendirian Berhad.
Sementara itu, pegawai dan kaki tangan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Type dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Type Holdings Sdn Berhad dan Darussalam Holdings Sdn Berhad petang kemarin mengadakan majlis tadarus Al-Quran dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Kampung Bebatik, Kilanas. Hadirin berhormat Penghindatu Lala Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Taib. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Taib. Dr. Haji Awang Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi selaku Penasihat Ahli Jawatan Kuasa Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Dan Awang Haji Deni bin Haji Abdullah, Pegawai Istinbat Kanan Pejabat Mufti selaku pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Taib. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan tadarus Al-Quran, tahlil dan doa arwah. Juga diadakan penyampaian derma kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Mutadibillah untuk anak-anak yatim sebanyak RM100,000 yang disumbangkan oleh pihak Taib. Manakala RM20,000 disumbangkan oleh pihak Insurans Islam Taib Takaful Am dan pihak Insurans Islam Taib Takaful Keluarga. Darussalam Holding sebelum menyumbangkan sebanyak RM10,000. Sumbangan-sumbangan berkenaan diterima oleh Awang Haji Puasa bin Haji Jumat, penolong pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Pada majlis ini juga 10 orang anak yatim dari warga kaki tangan Taib dan anak syarikatnya menerima sumbangan derma. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar petang kemarin mengungkaikan majlis tahlil dan penyerahan sumbangan derma kepada anak-anak yatim di Kampung Sungai Akar. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Semasa majlis, 28 orang anak yatim juga menerima sumbangan yang disampaikan oleh Pengiran Haji Muhammad Ayub bin Pengiran Maharaja Anak Anda Pengiran Haji Ahmad. Sumbangan dihasrat sedikit sebanyak dapat membantu mereka menjelang Hari Raya yang akan tiba. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama syarikat Jack Hans Sdn Berhad mengadakan majlis bersungkai dan penyerahan sumbangan derma kepada golongan yang memerlukan. Majlis berlangsung kemarin di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran, Keuangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil beramai-ramai dan doa selamat. Majlis diteruskan dengan penyerahan derma dan beg cenderahati daripada syarikat Jack Hans Sdn Berhad kepada 160 orang penerima yang terpilih. Kepada auda yang ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada sanak saudara dan sahabat handai boleh kongsikan dengan kami bahagian berita dan ehwal semasa.
Lebih RM14,900 diserahkan kepada 37 pelajar oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD yang merupakan sebahagian daripada skim hadiah galakkan pelajar-pelajar cemerlang bagi tahun 2020. Para penerima terdiri daripada anak-anak yatim yang berdaftar dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang mendapat keputusan akademik yang cemerlang dalam peperiksaan am pada tahun 2020. Mewakili bagi pihak BIBD yang berhormat Datuk Seri Siti Dr. Awang Haji Muhammad Amirul bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD dan anak-anak syarikatnya. Dua pelajar GCE peringkat M menerima akaun simpanan BIBD berjumlah RM800 seorang, manakala 11 pelajar GCE peringkat O menerima RM500. Sementara itu, 3 pelajar mendapat keputusan cemerlang dalam sijil peperiksaan agama Brunei dan 21 pelajar cemerlang dalam penilaian sekolah rendah juga menerima hadiah galakkan di bawah skim tersebut. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung di Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 7 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 230 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 89 kes. 329 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,994 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 143 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 122,609 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Orang ramai diingatkan agar tidak mengabaikan atau lalai dalam aspek keselamatan sama ada di rumah maupun di tempat-tempat premis perniagaan terutama semasa Hari Raya Aidilfitri akan menjelang tiba. Sehubungan itu, setiap rumah dan bangunan-bangunan harus dilengkapi dengan peralatan pencegah kebakaran bagi mengurangkan kadar risiko tinggi kepada bahaya kebakaran. Kecuaian dan kelalaian manusia serta kurang pengetahuan menggunakan peralatan elektrik antara faktor utama terjadinya kebakaran rumah dan bangunan. Pegawai Pemerintah Cawangan Operasi E Daerah Tutong dalam sidang media mengenai keselamatan kebakaran menjelangnya Hari Raya menjelaskan dari bulan Januari hingga April 2021 sebanyak 13 panggilan bagi kebakaran bangunan dengan anggaran kerugian sebanyak RM71,570 berbanding 16 panggilan kebakaran bangunan dengan kerugian RM798,090 pada tempoh yang sama tahun 2020. Sementara itu, 23 panggilan kebakaran rumah dengan kerugian sebanyak RM468,450 dicatatkan dari bulan Januari hingga April 2021 berbanding 32 panggilan kebakaran dengan kerugian RM1,060,930 pada tempoh yang sama tahun 2020. Penguasa kanan bomba dan penyelamat Muhammad Yudis Wandi bin Bakar antara lain juga menasihatkan orang ramai untuk mematikan peralatan elektrik yang tidak perlu dan menutup injap atau mencabut kepala gas apabila meninggalkan kediaman. Jika meninggalkan rumah, jangan biarkan lampu menyala terlalu lama yang boleh mengakibatkan kepanasan yang berlebihan. Jika sekiranya anda membuat perjalanan yang jauh, tutup injap atau cabut kepala gas dan kuncikan tempat penyimpanan tong gas anda atau simpan tong gas di tempat yang selamat di dalam rumah bagi mengelakkan sebarang kecurian. Maklumkan kepada jiran yang terdekat jika anda meninggalkan rumah untuk sekian lamanya. Dan jangan tinggalkan warga emas, orang berkeperluan khas dan anak-anak damit bersendirian semasa anda berpergian
ke mana-mana. Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat masalah teknikal yang dialami semasa membuat tempahan slot vaksinasi melalui aplikasi BruHealth khusus bagi program vaksinasi kebangsaan COVID-19 pada masa ini. Masalah itu telah menyebabkan orang ramai membuat tempahan lebih dari had tempahan slot berkenaan dan menyebabkan terlalu ramai orang mengunjungi pusat-pusat vaksinasi kemarin. Walau bagaimanapun, kementerian tersebut sedang memperbaiki masalah teknikal tersebut. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian Nasihat Kesihatan 148 semasa waktu pejabat.